Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurniakan atas kita serta menganugerahkan kepada kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah. Serta Allah Subhanahu wa taala kurniakan atas diri kita semua kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita menjalani dan menyempurnakan sekalian daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dapatlah juga kita menjauhkan diri daripada segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap perbuatan kita, pertuturan kita, lintasan dan fikiran hati kita berupa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita, dan mungkin kalau sempatlah, insya-Allah kalau sempat kita jadikan malam ini merupakan kuliah yang terakhir untuk kita membicarakan kitab Ibanah wal Ifadah, kerana berbaki lagi beberapa perkara saja yang kita nak bincangkan pada malam ni. Jadi insya-Allah kalau sempat, maknanya malam ni kita khatam kitab Ibanah wal Ifadah ni. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatanlah untuk mengkhatamkan kitab ni pada malam ini. Jika tak sempat, maka berhajat kepada satu lagi sesi kuliah yang lain insya-Allah. Bagi mereka yang memiliki kitab, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 118. Buka muka surat 118, fasal yang ketiga ataupun bab yang ketiga, iaitu Mu'tadah Mumayyizah. Berhenti di situ. Okey, bab pada Mu'tadah Mumayyizah. Ya, betul. Ketiga iaitu Mu'tadah Mumayyizah. Yang ketiga ataupun yang keempat, kata silap saya. Yang keempat, muka surat 120. Muqtadah Mumayyizah kita dah bincang. Okey. Kita lihat yang keempat, muka surat 120. Muka surat 120.
Okey. Keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey, manakala tu yang di bahagian status di Facebook tu mungkin silap lah, kita silap tengok. Okey, baik. Yang keempat, qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ialah perempuan yang pernah mengalami nifas, dan ghairu mumayyizah ialah perempuan yang melihat darah keluar cuma satu sifat atau tidak memenuhi syarat tamyiz, iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari. Okay. Ni mu'tadah ghairu mumayyizah dalam bab nifas. Kita masuk membicarakan perempuan yang berlaku istihadah dalam nifas. Jadi kumpulan yang keempat iaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Apa dia mu'tadah? Yang perempuan yang pernah mengalami nifas, yang ada adat nifas. Pernah melahirkan ataupun pernah berlaku keguguran, kemudian berlaku nifas. Selepas daripada itu dia mengalami istihadah dan darahnya itu keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam. Kemudian dalam keadaan ghairu mumayyizah. Dalam keadaan ghairu mumayyizah. Apa maksud ghairu mumayyizah? Darah yang keluar hanya dengan satu sifat sahaja ataupun darah yang keluar tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Apa dia syarat tamyiz dalam bab nifas? Iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Itu syarat tamyiz dalam bab nifas. Iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Jadi hukumnya bagaimana? Dikembalikan kepada adat nifasnya, adat nifas bagi perempuan yang ghairu mumayyizah, dan sucinya daripada haid. Serta dikembalikan adat suci dan adat-adat haid sebelum daripada berlaku nifas. Dia lebih kurang kalau kita lihat kaedah dalam bab mu'tadah ghairu mumayyizah dalam bab haid pun macam tu juga, dikembalikan kepada adat haidnya. Jadi kalau berlaku istihadah dalam nifas, kemudian dia sudah ada adat, maka adatnya dia punya tempoh waktu itu dikembalikan kepada adatnya kalau dia termasuk dalam ghairu mumayyizah. Tapi kalau dia termasuk dalam golongan mumayyizah, maka dibezakan sifat darahnya tu melihat yang mana satu darah kuat, yang mana satu darah lemah. Yang kuat dijadikan nifas, yang lemah dijadikan sebagai istihadah. Okey. Dikembalikan kepada adat nifasnya dan sucinya daripada haid. Kemudian berlaku haid. Mengikut adat haidnya jika ia seorang mu'tadah dalam haid. Dan jika ia belum mengalami haid, maka ia dihukumkan mubtada'ah dalam haid. Okey, seperti mana yang kita bincangkan pada bab ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah kan ada dua kumpulan. Kalau dia tu termasuk perempuan yang ada adat, yakni ada adat haidnya, maka pusingan itu mengikut adat haid dan suci. Adapun kalau dia tu perempuan yang belum ada adat haid, yakni mubtada'ah, kalau dia tu belum termasuk perempuan yang belum ada adat haid, kemudian dikembalikan kepada bagaimana keadaan perempuan yang mengalami mubtada'ah dalam mubtada'ah ghairu mumayyizah, iaitu dijadikan sehari semalam sebagai haidnya, dan selebihnya selama 29 hari itu dijadikan sebagai suci. Kalau dia ada adat, umpama contoh adat haidnya 6 hari, kemudian sucinya 24 hari, maka pusingan dia ataupun daurnya itu mengikut itulah 24 hari suci, kemudian 6 hari haid, kemudian 24 hari suci lagi, kemudian 6 hari haid, sampailah habis tempoh darahnya. Okey. Baik, kita lihat beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Okey, beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Contoh pertama adalah adat nifasnya selama 40 hari. Seorang perempuan ada adat nifas selama 40 hari. Tetapi selepas bersalin kali ini, ia melihat darah merah selama 80 hari. Sedangkan adat haidnya 6 hari. Maka ia dihukumkan mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Orang perempuan ada adat nifas dia pada kelahiran yang sebelum itu 40 hari. Dia melihat darah nifasnya. Baik. Kemudian pada kali ni, kelahiran yang baru,
dia mengalami darah yang keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Berapa darah yang keluar? 80 hari. Kemudian apa darah yang keluar? Merah sahaja. Jadi maknanya dia termasuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Mustahadah, kemudian perempuan yang mu'tada, kemudian ghairu mumayyizah. Yang ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Sebab darah yang keluar tu hanya satu sifat saja, iaitu merah. Kenapa namakan mustahadah? Kerana darah yang keluar tu selama 80 hari. Kenapa dinamakan sebagai mu'tada? Kerana dia sudah ada adat nifasnya selama 40 hari pada kelahiran yang sebelumnya. Okey. Sedangkan adat haidnya 6 hari. Adat haidnya 6 hari dan sucinya 24 hari lah. Okey, maka ia dihukumkan mustahadah mu'tada ghairu mumayyizah. Oleh itu dikembalikan kepada adat nifasnya 40 hari. Kemudian sucinya perempuan tu mengikut tempoh suci daripada haid. Mengikut tempoh suci daripada haid kali terakhir sebelum bersalin. Selepas itu jika masih ada darah dikembalikan haidnya kepada adatnya. Okey. Contohnya kita lihat perempuan ni dia sudah ada adat nifas, okey. Dia sudah ada adat nifas. Adat nifasnya yang sebelum ialah 40 hari. Okey, kemudian keluar darah untuk kelahiran yang baru. Keluar darah selama 80 hari berwarna merah. 80 hari merah. Okey, jadi dia ni perempuan yang mu'tadah. Kenapa mu'tadah? Kerana sudah ada adat. Adat nifasnya 40 hari. Kemudian dia termasuklah mustahadah ghairu mumayyizah. Kenapa mustahadah ghairu mumayyizah? Kerana darah yang keluar selama 80 hari selepas daripada kelahiran. Kemudian keluarnya dengan satu sifat saja. Apa sifatnya? Merah saja. Keluar satu sifat saja iaitu merah. Okey. Jadi macam mana nak menetapkan hukumnya? Kita lihat pertama bilangan hari dalam jadual tu. Bilangan hari okey. Bilangan 40 hari yang pertama dari 80. 40 hari yang pertama daripada 80. Kemudian diambil 24 hari selepas tu. Kemudian diambil 6 hari. Okey. Kemudian diambil lagi 10 hari. Maka keseluruhannya 40, 64, 70, 80 hari. Okey. 40 hari yang pertama ni dihukumkan sebagai nifas. Okey. Nifas kerana apa? Kerana mengikut adat yang sebelumnya. Kembali mengikut adat yang sebelumnya. Okey. Kemudian 24 hari ni yang selepas daripada hari yang ke-40 masuk hari yang ke-41 dihukum suci ataupun istihadah. Okey. Kenapa dihukum suci dan istihadah? Kerana mengikut kepada adat haid sebelum. Dia termasuk perempuan yang mu'tadah, kemudian ada adat haid. Okay, adat haidnya berapa? Adat haid sebelumnya itu 24 hari. 24 hari dia suci, ini tempoh sucinya. Okay, sebab dia kata dalam tu 6 hari haidnya. Ini haidnya. Okay, ini haidnya. Okay, baik. Kemudian 24 hari dihukumkan suci. Suci kerana mengikut adat haid sebelumnya. Kemudian 6 hari selepas tu masuk hari yang ke-64. 64 masuk hari yang ke-65 dihukumkan sebagai haid. Okey, haid mengikut aturan adat haid sebelumnya. Baik, 10 hari yang selepas daripada tu yang nak mencukupkan 80 hari ini dihukumkan sebagai istihadah. Dihukum sebagai istihadah. Maka
40 hari nifas mengikut kepada adat, 24 hari suci ni kembali mengikut kepada aturan haidnya, 6 hari pun sama, haid mengikut aturan. Kemudian 10 hari ni baki menghabiskan tempoh 80 hari dihukum sebagai istihadah kerana kembali mengikut kepada adat sucinya. Okey, mengikut adat sucinya. Jadi perempuan ni 40 hari saja nifas dia. Kemudian darah yang lebih tu dikira sebagai darah mengikut aturan haid sebelum kedatangan nifas. Katakan haidnya 10 hari, maka 10 hari haid, 20 hari dihukumkan sebagai suci. Dia makan bertukar gitulah. Jadi kena ingat. Okey. Tu dia punya contoh yang pertama. Kalau perempuan ni ada adat, kalau dia ada adat haid, maka dikembalikan kepada aturan selepas daripada nifas mengikut adat tu, kembali kepada aturan mengikut haid yang sebelum. Okey. Dikembalikan pada adat nifas, dikembalikan kepada adat kitaran haid. Jadi kena ingatlah. Kena ingat ni. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Okey, boleh faham dah? Contoh yang kedua adalah adat nifasnya selama 30 hari. Okey, adat nifasnya 30 hari. Tetapi selepas bersalin kali ini, ia melihat darah merah keluar selama 70 hari. Darah merah keluar selama 70 hari. Maka hukum nifasnya mengikut tempoh adat nifasnya, iaitu 30 hari. Kemudian perlu diperhatikan. Okey, adat nifasnya kita tukar. Adat nifasnya berapa? Adat nifasnya 30 hari. Yang tadi 40. Ini adat nifasnya 30 hari. Kemudian selepas bersalin kali ini dia melihat darah merah keluar selama 70 hari. Darah merah keluar selama 70 hari. Warna merah. Okey. Okey, darah merah selama 70 hari. Jadi dia termasuk dalam kalangan apa ni? Dia termasuk dalam kalangan mustahadah, mu'tadah, ghairu mumaizah. Okey? Mustahadah, mu'tadah, ghairu mumaizah. Ghairu mumaizah. Kenapa? Kerana dia ni ada adat nifas sebelumnya. Kemudian kenapa dikatakan mustahadah ghairu mumaizah? Kerana darah yang keluar melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam. Kemudian darah tu keluar dengan satu sifat saja, iaitu keluar darah berwarna merah saja, satu sifat saja. Okey. Jadi kemudian perlu diperhatikan, jika dia perempuan ni dalam contoh yang kedua, jika dia belum pernah mengalami haid, yakni mubtada'ah, dia belum pernah mengalami haid sebelum daripada ni, maka ia dihukumkan suci selama 29 hari selepas nifas 30 hari. Kemudian dihukumkan haid sehari semalam, begitulah seterusnya. Okey. Kalau dia ni termasuk dalam mubtada'ah ataupun mubtadi'ah, dia termasuk dalam perempuan yang baru pertama kali belum pernah mengalami haid, mana tak ada adat haid lagi. Okey, tak ada adat haid lagi. Jadi maknanya dikembalikan kepada tempoh sekurang-kurang haid sehari semalam dan selebihnya dihukumkan sebagai suci. Contoh kita lihat dalam bab perempuan yang ghairu mumaizah, mubtada'a ghairu mumaizah. Okey. Perempuan yang mubtada'a ghairu mumaizah, apabila dia mengalami haid keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka hukum haidnya hanya sehari semalam saja. Selebihnya dihukumkan sebagai suci. Kenapa? Kerana dia tak pernah mengalami haid. Begitu juga dalam bab nifas. Kalau ada perempuan yang mengalami nifas tapi dia tak pernah mengalami adat haid, boleh berlaku ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, dia tak pernah mengalami adat haid sebelumnya. Okey, baik. Kemudian apabila berlaku saja darah keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam, maknanya dia mengalami istihadah. Kalau yang tadi adatnya dikembalikan kepada adat nifas, kemudian dikembalikan kepada putaran adat haidnya. Kalau yang macam ni, bagaimana keadaan yang kita patut buat? Bilangan hari daripada 70 hari ni, 30 hari yang pertama daripada kelahiran. 30 hari yang pertama daripada kelahiran. Okey. 30 hari yang pertama daripada kelahiran dihukumkan sebagai nifas.
Dihukumkan sebagai nifas. Kenapa nifas? Kerana mengikut adat yang sebelum. Adat nifas pada kelahiran yang terdahulu. Baik. Kemudian selepas daripada itu 29 hari. 29 hari bermula daripada hari yang ke-31 sampai kepada hari yang ke-59 dihukumkan sebagai suci ataupun istihadah. Okey. Kenapa? Kerana dia ni perempuan yang mubtada'ah ghairu mumaizah, perempuan yang tidak ada adat haid. Maka dikembalikan tempoh sucinya selama 29 hari dan haidnya selama sehari saja. Okey. Baik, kemudian satu hari, ini pada hari yang ke-60, okey, satu hari ini dihukumkan sebagai haid. Sebab apa? Sebab yang ni daripada sini sampai kepada penghabis darah ni dipanggil kembali kepada putaran haid. Kepada kita panggil daur haid. Okey. Oleh kerana dia mubtada'ah, dia mubtada'ah, maka haid ni hanya sehari semalam, sucinya selama 29 hari. Jadi 30, 29, 59, 60, kemudian pada hari yang berbaki lagi 10 hari, nak cukupkan 70 hari ni, dihukumkan sebagai suci ataupun istihadah. Okey. Maka dapatlah 70 hari. Maka dapat 70 hari dibahagikan gini. Yang sini ni daripada 30 sampai kepada daripada 1 start kelahiran sampai kepada hari yang ke-30 ni kembali kepada adat nifas. Kepada adat nifas ni. Yang ni kembali kepada daur haidnya. Oleh kerana dia tu perempuan yang mubtada'ah, maka haidnya sehari semalam saja dan selepas sucinya selama 29 hari. Kalau darahnya keluar sampai 80 hari ke 90 hari ke, macam inilah keadaan pusingan dia. Okey, inilah keadaan pusingan dia. Nanti kalau cukup 29 hari, haidnya sehari. Nanti kalau darahnya tak berhenti lagi, maka 29 hari haidnya sehari lagi. Dia akan pusing, sentiasa berpusing macam tu. Okey. Okey. Dikembalikan kepada hukum kali pertama haid yang terkena istihadah. Baik. Yang kedua, jika ia pernah mengalami haid, yakni kalau dia tu ada pernah mengalami haid. Okey? Kalau dia pernah mengalami haid. Jadi mu'tadah, mana ada adat sebelumnya. Dia ada adat sebelumnya. Maka dikembalikan hukum sucinya kepada suci daripada haid yang terakhir sebelum bersalin. Selepas itu dihukumkan haid mengikut tempoh suci. Dikembalikan haid mengikut tempoh suci. Contoh kita buat. Okey, yang sama juga 70 hari, cuma dia ada adat haid. Okey. Kalau dalam Rajab tu kita lihat ada adat haid. Berapa adat haidnya? 7 hari haid, 15 hari suci, 17 hari suci. Okey. Ini adat haid bulan sebelum. Yang ni adat nifas. Yang ni adat haid bulan sebelum ialah 7 hari, bukan 7, 5. 5 hari haid, 17 hari suci. Baik. Kemudian bagaimana kita nak menentukan nifas dan haidnya? Dalam tempoh 70 hari ni, 30 hari yang pertama kita hukumkan sebagai nifas. Kembali pada nifas. Baik. Kemudian 17 hari ni mengikut ni tempoh suci sebelum. 17 hari dihukumkan suci dan istihadah. Suci serta istihadah. Baik. Kemudian yang seterusnya 5 hari. 5 hari ni mengikut adat haidnya. 5 hari ni mengikut adat haidnya. Okey, jadi 30, 47, 52. 52 jadi berbaki lagi 18 hari. Okey. Okey. Kemudian 17 hari yang seterusnya. Okey.
Dihukumkan sebagai suci. Suci serta istihadah. Suci serta istihadah. Kemudian baki sehari lagi dihukumkan sebagai haid. Nak cukupkan. Nak cukupkan 70 hari. Nak cukup 70 hari, beginilah keadaan dia. 30 hari nifas, 17 hari dihukumkan sebagai suci dan istihadah. Kemudian berlaku 5 hari dihukumkan sebagai haid. Kemudian 17 hari lagi jadi suci. Kalau darahnya berhenti pada hari yang ke-70, maka haid ni hanya sehari saja. Kalau dia bersambung, mana selebihnya dia dihukumkan sebagai haid selama 5 hari. Tapi kalau berlaku lagi sampai ke hari yang ke-90 dan sebagainya, maka dia akan pusing ikut ni. 17 hari suci, 15 hari haid. 17 hari suci, 5 hari haid, sampailah kepada hari darahnya berhenti. Sampai kepada darahnya berhenti. Okey, ini kalau dia ada adat. Kalau dia ada adat begini. Kalau dia tidak ada adat, mana tidak ada adat haid, mana dia termasuk perempuan yang mubtada'ah, dikembalikan kepada hukum kali pertama haidnya yang terkena istihadah, iaitu sehari semalam saja dihukumkan sebagai haid, kemudian selebihnya itu dihukumkan sebagai suci sampailah habis tempoh darahnya keluar. Okey. Ni kalau perempuan tu mengalami darah yang keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam. Okey. Kalau katakan cukup darahnya 60 hari 60 malam, tak lebih daripada tu, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai nifas. Okey. Okey, habis bab yang ketiga ni, yang keempat ni, iaitu mubtada'ah ghairu mumaizah. Okey. Kita masuk pada bab yang kelima. Dalam bab mustahadah dalam nifas ni, perempuan yang mengalami istihadah dalam nifas, iaitu kelima, mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Kalau kita lihat di setengah kitab, di sebahagian kitab yang lain, dia tak membicarakan sangat masalah mutahayyirah mutlaq ni, sama ada yang nisbi ataupun tidak ni. Dia semata-mata berhenti pada dua bab ni je. Dua bab yang utama ni, mubtada'ah mumaizah dan mubtada'ah ghairu mumaizah, kemudian mu'tada mumaizah dan mu'tada ghairu mumaizah. Adapun dalam kitab ni dan beberapa kitab yang lain dimasukkan, ada setengahnya tu sampai 5 je. Dia hanya membincangkan mutahayyirah mutlak je. Tapi dalam kitab ni dia bicara sampai habis. Tu sampai mutahayyirah yang ingat waktu, lupa bilangan, kemudian sampai kepada penghujungnya nanti mutahayyirah yang ingat jumlah nifas dan lupa waktu nifas. Tak apalah, kita mana ambil pengetahuan. Sekadar menambah ilmu kita, walaupun tak berlaku pada kita tu, takut-takut terjadi pada satu masa yang lagi akan datang nanti. Okey, baik. Yang kelima, mutahayyirah mutlak. Mutahayyirah ni seperti mana yang telah diterangkanlah dalam bab haid tu. Perempuan yang mutahayyirah ni mana perempuan yang kita kata dia dalam kebingungan. Dia bingung sebab apa? Sebab dia tak ingat apa-apa pun berkenaan tentang darahnya ini. Darah yang keluar tu dia tak ingat. Ada perempuan yang mutlak, maksudnya dia tak ingat dua perkara. Dia tak ingat tempoh nifasnya dan dia tak ingat waktu keluar nifasnya. Seperti mana dalam kumpulan haid dulu kan kita ada bicarakan, perempuan yang mutahayyirah mutlak dalam bab haid ni maknanya dia tak ingat adatnya dan dia tak ingat waktu keluar darahnya. Sebab tu dia jadi mutahayyirah yang mutlak. Ada ketika mutahayyirah ni dia cuma lupa satu bab je. Ada ketika dia lupa waktu tapi dia ingat bilangan. Kemudian yang kedua tu dia lupa bilangan tapi dia ingat waktu. Ni yang dua bab yang lagi akan datang kita bicarakan. Okey, baik. Kita lihat di kitab tu. Kelima, mutahayyirah mutlak. Mutahayyirah mutlaqah. Kenapa mutlak ni? Kerana perempuan yang lupa kadar dan waktu adat nifasnya. Dia lupa kadar berapa hari dan waktu adat nifasnya, bila keluar tu dia tak ingat. Waktu kelahiran tu terus keluar ke, ataupun selepas daripada kelahiran tu berapa hari baru keluar ke, dia tak ingat. Dan dia tak ingat berapa hari, 30 hari ke, 40 hari ke, 50 hari ke, dia tak ingat. Dia tak ingat. Sebab tu orang perempuan jangan kita ingat bilangan kadar dan waktu keluar darah ni hanya pada haid saja. Sebab tu bagi orang yang bersalin pun dia kena tulis juga. Dia kena tanda juga. Mungkin kita waktu kelahiran tu kita tak sedar. Jadi siapa yang kena pantau benda tu? Suamilah yang bertanggungjawab. Suamilah kena tengok. Lagi-lagi kalau isteri tu termasuk dalam isteri yang kita kata ni
melalui pembedahan umpama contoh. Kadang separuh tubuhnya tu dibius, maknanya dalam keadaan dia tak sedar apa yang berlaku, sehingga dia pun dalam keadaan tak ingat sama ada keluar darah ataupun tidak. Jadi suami ni dia kena cakna lah. Waktu tu dia kena cakna. Bila lahir saja, aku baru kena tanya dengan doktor, macam mana doktor, anak saya keluar darah. Waktu lahir tadi isteri saya keluar darah tak? Kalau doktor kata ada keluar, mana kita nyatalah tanda pukul apa tu? Dia lahir pukul 5. Tu start permulaan nifas kita. Kemudian kita tanda, maknanya adat haid aku yang lepas ni 30 hari. Mana kita tanda 30 hari yang lagi akan datang pukul 5 ni, ini adat aku berhenti di sini. Lepas tu aku tak ada darah dah. Tanda situ. Pertama tanda situ. Kemudian kalau kita buat tanda yang kedua bila? Pada waktu kebiasaannya. Biasanya perempuan berhenti 40 hari. Pada pukul 5 petang hari yang ke-40 kita pun tanda. Ini waktu kebiasaan akan berhenti di sini. Kemudian bila? Kemuncaknya pada hari yang ke-60. 5 petang hari yang ke-60 kita tanda. Jadi apabila kita ada tanda dah, okey, kita lihat pada hari yang ke-30 tu kita pun rasa ada aku lepas ni hari yang ke-30 ni tak ada darah dah. Tapi lepas pukul 5 kita perhatikan ada darah lagi. Ni makna dah menyalahi adat lah ni. Tak apalah, sebab apa? Masih lagi dalam tempoh nifas lagi. Katakan sampai ke hari 40. Contoh sampai hari 40 pukul 5 petang dak berhenti lagi. Ini dah lebih daripada tempoh kebiasaan ni. Tak apa, ada baki lagi 20 hari. Tunggulah lagi. Tunggu. Masih boleh tunggu sebab masih dalam tempoh maksimal bagi nifas. Tapi apabila telah sampai pada hari yang ke-60 pukul 5 petang, darah tu tak berhenti lagi. Dan dia bersambung sampai kepada masuk pada hari yang ke-61 pukul 6 petang dah. Bila pukul 6 petang tu maksudnya dah masuk hari yang ke-61. Maka nyatalah di situ bahawa kita ni sedang mengalami istihadah dalam nifas. Istihadah dalam nifas. Jadi bila kita dah nampak yang kita ni ada istihadah dalam nifas, pada hari yang ke-61 tu, masuk 5 petang tu, bila darah tak berhenti lagi, kat situ kita wajib mandi dah. Okey, wajib mandi dah. Bila kita dah lihat darah tu tak berhenti, kita wajib mandi. Kemudian kita lihat balik sepanjang 60 hari sebelum tu bagaimana keadaan darah kita. Darah yang keluar tu rupa mana? Yang ke depan tu kemudian kita lihat dulu. Yang ke belakang tu darah tu rupa mana? Katakan kita kata waktu aku kira itu hari, lihat darah yang keluar tadi 30 hari tu darah warna hitam. Contohnya, darah warna hitam. Kemudian daripada hari yang ke-30 tu sampai ke sekarang ni, sampai lebih 60 ni keluar darah warna merah. Maka kita tahu kita termasuk dalam golongan mumayyizah. Perempuan yang mumayyizah. Maksud bila perempuan yang mumayyizah, kita tak potong lalu. 30 hari yang awal tu aku hukum sebagai nifas, yang selebihnya sampai kepada hari ni hukumkan sebagai istihadah. Kenapa? Termasuk dalam mu'tada mumayyizah. Perempuan yang ada adat tapi dia boleh membezakan sifat darahnya. Mana dia termasuk dalam mumayyizah. Okey. Katakan kali yang kedua ni pula, lihat sampai darah keluar melebihi 60 hari. 60 hari 60 malam darah keluar lebih daripada 60 hari 60 malam. Okey, kemudian kita pun pop, darah aku lebih dah ni daripada 60 hari 60 malam. Kemudian lihat balik, tapi aku lihat daripada hari pertama sampai ke hari ni darah yang keluar tu satu warna saja, warna merah saja. Contohnya, darah yang keluar tu warna merah saja. Maka nyatalah tahu kita ni termasuk dalam golongan mana? Golongan perempuan yang istihadah tetapi dalam kalangan ghairu mumayyizah. Tak boleh nak membezakan sifat darah. Kemudian kita ingat adat aku sebelum ni 30 hari je. Jadi maka kita kembalikanlah kepada adat sebelum ni 30 hari tu dihukum sebagai nifas. Kemudian yang selebih tu dihukumkan sebagai pusingannya mengikut ni. Dikembalikan mengikut ni. Katakan kalau 30 hari, kemudian ada baki lagi berapa ni? Ada baki 30 hari sampai ke sekarang. Haid aku yang lepas cuci 20 hari. Kemudian haidnya 10 hari. Maka 20 hari yang bermula daripada hari ke-30 sampai hari ke-50 aku suci. Kemudian daripada hari yang ke berapa ni? Daripada hari yang ke Allahumma salli Muhammad, hari yang ke 51 sampai kepada hari yang ke-61 ni dihukumkan sebagai haid. Nanti masuk sambungan hari yang ke-62 kalau ada darah lagi, dihukumkan sebagai suci lagi. Tu pusingan tu kita kena ingat. Sebab tu kena ada tanda. Sebab benda macam ni kalau tak diulang-ulang kita tak ingat. Bila dah ulang nanti baru dia semakin kita ingat. Sebab bab nifas ni tak sama macam haid. Kalau haid tu sebab dia berulang sebulan sekali berlaku. Adapun nifas ni setengah daripada orang kadang lepas daripada lahir mungkin tunggu masa 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya.
Tak ada masalah lah kalau kita ada buku catatan tu, tak ada masalah lah. Kita tandalah buku catatan tu. Daripada buku tu kita tahu. Seperti mana baby kan ada dia punya tanda dia daripada start 2 minggu tu ada buku dia. 2 minggu bentuk dia macam mana, berat dia berapa, sampailah kepada waktu lahir. Jadi kita pun perlu adalah buku seumpama tu untuk mengatur aturan darah kita. Yang mana pada buku tu tertulislah segala maklumat berkenaan dengan darah. Bila darah mula keluar, kemudian berapa hari, kemudian darah apa yang keluar, sifatnya apa. Kalau kuat, berapa hari kuat, kemudian lemah, berapa hari lemah, pukul berapa berhenti, pukul berapa sambung, nakak. Itu semua benda kita kena tanda lah. Sebab benda ni sangat penting. Kalau tak berlaku istihadah tak ada masalah. Tapi kalau berlaku, inilah kita perlukan sangat. Benda catatan-catatan ni lah yang kita perlu sangat. Sebab dengan ada catatan ni lah akan membantu kita menyelesaikan masalah istihadah yang berlaku dalam diri kita ni. Kalau kita tak ingat dan kita tak tahu sekalipun, bila kita ada maklumat seumpama ni, kita beri pada orang yang tahu. InsyaAllah dia boleh bantu. Ni kalau kita pun tak ada maklumat, maka payahlah. Okey. Sebab tu bila tidak ada bila perempuan tu dia lupa kadar dan juga lupa waktu adat nifasnya, maka dia tergolong dalam golongan mutahayyirah yang mutlak. Mutahayyirah yang mutlak, yang perempuan yang lupa kadar dan waktu adatnya. Kenapa berlaku macam ni? Di antaranya ulama kata sebab berlaku mutahayyirah ni kerana penyakit. Diserang dengan penyakit. Ataupun yang kedua kerana apa? Kerana gila. Ada penyakit gila juga dah. Yang ketiga ni ada masalah apa? Kerana dia cuai. Dia memang cuai, bukan dia penyakit kedap, memang dia cuai, dia tak ambil berat tentang waktu ataupun kadar darah yang keluar daripada kemaluannya lepas daripada kelahiran. Okey. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya bagi perempuan yang mutahayyirah mutlak ni, hukum bagi perempuan yang mutahayyirah mutlak ni, hukumnya bagaimana? Hendaklah dia ihtiyat selama-lamanya. Hendaklah dia tu berjaga-jaga, berhati-hati. Seperti mana hukum ihtiyat atas perempuan yang mutahayyirah dalam bab haid tu, begitu jugalah dalam bab nifas ni pun dia kena ihtiyat, yakni berhati-hati. Bila kata ihtiyat ni, maknanya dia dua keadaan kalau kita ingat. Sebahagian perkara dia seumpama perempuan yang nifas. Nisbah tak boleh untuk ambil keseronokan. Umpama contoh, di antara pusat dah betul untuk membaca Al-Quran, selain daripada dalam solat nak menyentuh Al-Quran, itu tak boleh. Dia ambil sebagai hukum perempuan yang haram, hukum perempuan nifas kat situ. Kemudian apa lagi yang dia tak boleh nak buat? Tak boleh masuk dalam masjid, itu tak boleh. Tapi pada satu bahagian pula dia dihukum seperti perempuan yang suci. Perempuan yang suci dalam keadaan istihadah. Maksudnya apa? Dia masih wajib solat, dia boleh berpuasa, dia boleh untuk menunaikan tawaf, okey, kemudian dia boleh untuk mandi dengan niat ibadah, okey, kemudian dia boleh diceraikan. Okey, ini maknanya dia boleh buat perkara ni. Dalam satu masa dia tak boleh sebahagian, dalam satu masa dia boleh sebahagian. Itu ihtiyat, maknanya berhati-hati. Jadi perempuan yang mutahayyirah yang mutlak ni, bagaimana keadaannya? Hendaklah dia tu ihtiyat selama-lamanya. Sama ada ia seorang mubtada'ah ataupun mu'tadah dalam haid. Sama ada dia tu perempuan yang baru pertama kali yang tidak ada adat haid, ataupun dia ni perempuan yang ada adat haid, maka dia kena berhati-hati bermula daripada awal kelahiran. Bermula daripada awal kelahiran. Tu. Kenapa? Sebab apa ihtiyat dia kata? Kerana jahil dengan adat nifas. Sebab tu dia kena ihtiyat, kena berhati-hati kerana jahil dengan adat nifas, menyebabkan permulaan kitaran haid tidak dapat diketahui. Maka sudah pasti hukumnya mutahayyirah yang mutlak. Bila dia tak ingat adat nifas, maka tak boleh nak tentukan kitaran haid. Kalau macam perempuan yang ni, kalau perempuan yang ni dia ingat adat nifas. Dia ingat adat nifas. Bila dia ingat adat nifas, maka bila berlaku istihadah boleh kembalikan kepada adat nifasnya. 30 hari dia hukumkan nifas, kemudian selebihnya boleh dikembalikan mengikut adat haidnya. Walaupun dia tu mubtada'ah sekalipun. Kalau dia mubtada'ah, maka kembalikan kepada adat bagi perempuan mubtada'ah lah. Sehari haid, kemudian 29 hari dia hukumkan suci. Tapi bila dia tidak ingat akan adat haidnya yang lepas, dia tak ingat adat haidnya yang lepas, maka tak boleh nak tentukan mana satu nifasnya dalam tempoh 70 hari.
Jadi apa yang patut dia buat? Dia kena berihtiyat bermula daripada hari yang pertama lagi. Dia kena berihtiyat daripada hari yang pertama lagi tu dia kena berihtiyat. Maka yang yakin nifasnya hanya selahzah saja. Seketika saja laki yakin nifasnya. Selebih tu dihukumkan sebagai perempuan yang ragu, kemudian ragu nifasnya, ragu sucinya dan ragu berhenti nifas. Okey, jadi maknanya apa? Perempuan yang mutahairah mutlaqah ni, okey, oleh itu semua hukum-hukum yang berkaitan dengan mustahadah, mutahairah, mutlak dalam haid akan berlaku di sini. Maksudnya apa? Sebahagian dia dihukumkan sebagai suci, sebahagiannya dihukumkan sebagai perempuan yang nifas, dan dia wajib mandi setiap kali solat fardu. Dia wajib mandi setiap kali solat fardu. Mana beratlah. Beratlah masalah bagi perempuan yang mutahairah mutlak ni. Okey. Kalau katakan contohnya, kita ambil contoh. Kelahiran yang dulu tu dia tak ingat langsung. Kelahiran yang dulu dia tak ingat langsung. Perempuan ni dia lupa kadar dan juga waktu adat nifasnya. Yang dulu, kelahiran yang pertama tu dia lupa. Maka apabila berlaku kelahiran yang baru ni, okey, bila berlakunya kelahiran yang baru, kalau yang dulu tu pernah berlaku istihadah, dah lah lupa, kemudian ada berlaku istihadah pada kelahiran yang dulu, maka kelahiran yang kali ni bermula daripada hari yang pertama tu, tak dia lahir saja, walaupun ada darah selepas kelahiran, dia wajib berihtiyat. Mana wajib berhati-hati. Wajib berhati-hati. Ketika tu dia dihukumkan sebahagiannya sebagai perempuan suci, sebahagiannya dihukumkan sebagai perempuan nifas. Suci ni sebab apa? Boleh semayang, wajib dia semayang. Kalau masa tu puasa, wajib dia puasa. Kemudian dia tu boleh diceraikan, tak ada masalah. Kemudian dia boleh melakukan tawaf dan juga dia boleh mandi dengan niat ibadah. Dia wajib mandi ketika masuknya waktu. Setiap waktu dia nak solat tu dia kena mandi. Mana beratlah. Kerja ni memang berat sikit lah. Bukan kata berat sikit, berat banyak lah ni sebagai satu kafarah atas diri dia kerana cuai. Kerana cuai. Sampai bila? Sampai berhentinya darah. Selagi darahnya tak berhenti, selagi itulah. Dia kena ihtiyat. Hari-hari dia kena mandi, setiap kali masa waktu dia kena mandi, kena semayang. Setiap kali masa waktu kena mandi, kena semayang. Kalau dia tak mandi, dia tak semayang ketika itu kerana lemah dan sebagainya, maka nanti bila dia dah kembali sihat dan sebagainya, wajib qada balik. Wajib qada. Kenapa dia wajib qada? Kenapa dia wajib semayang? Kerana dia termasuk perempuan yang jahil, yakni perempuan yang mutahairah. Okey, dia termasuk perempuan yang mutahairah. Jadi perempuan yang mutahairah mutlak ni bermula daripada awal kelahirannya sampailah darah berhenti tu dia kena berhati-hati pada setiap waktu. Sebab itulah diingatkan, para ulama pun ingatkan, guru-guru kita pun ingatkan, pesan kalau yang lelaki yang suami ni pesan kepada isteri, catat molek-molek. Catat molek-molek darah yang keluar tu. Kerana kalau dah berlaku istihadah nanti susah. Panjang ceritanya. Kalau dah catat tak ada masalah. Kalau tak catat, bimbang jadi perempuan yang mutahairah, maka banyaklah kerja dia kena buat. Banyaklah perkara yang dia kena tunaikan. Okey, jadi bab mutahairah mutlak ni lebih kurang dalam bab haid saja. Disebab setiap hari itu dihukumkan sebagai perempuan yang wajib berhati-hati ataupun perempuan yang wajib berwaspada. Okey. Habis itu, yang kelima mutahairah mutlak. Okey. Yang keenam, kumpulan yang keenam pula mutahairah. Okey, yang keenam ni mutahairah yang ingat waktu sahaja dan lupa bilangan. Waktu kelahiran, waktu keluar darah tu dia ingat, tetapi dia lupa bilangan hari. Dia lupa bilangan hari. Ini kumpulan yang keenam. Mutahairah jugalah, tapi mutahairah yang ingat waktu tapi lupa bilangan. Kalau yang pertama tadi mutahairah mutlak ni, dua-dua tak ingat waktu dan tak ingat bilangan. Adapun yang keenam ni ataupun yang kedua dalam grup perempuan mutahairah ni, iaitu mutahairah yang ingat waktu sahaja. Yang ini ingat waktu keluar darah. Okey, dia ingat waktu keluar darah tapi dia lupa bilangan. Berapa hari keluar darah tu dia tak ingat. Maka termasuk dalam mutahairah. Okey. Contohnya seperti ia berkata, okey, contohnya seperti ia perempuan ni berkata,
Seperti ia berkata, nifasku mengiringi bersalin dan aku tidak tahu kadarnya. Contohnya dia kata, nifasku, yakni darah nifasku itu keluar mengiringi bersalin dan aku tidak tahu kadarnya. Dia kata apa? Aku ingat darah nifas aku tu bila aku lahir ada darah. Tetapi berapa hari keluar tu aku tak ingat. Berapa lama tu? 10 hari ke, 20 hari ke, 30 hari ke, yang tu dia tak ingat. Cuma dia ingat bila lahir saja, time waktu lahir tu ada darah. Maka tu je dia ingat. Tu maklumat yang dia ada. Dia berkata nifasku mengiringi bersalin dan aku tidak tahu kadarnya. Dia tidak tahu berapa hari. Apa hukumnya? Hukumnya sedetik mengiringi bersalin adalah nifas dengan yakin. Dan selepasnya dihukumkan sebagai kemungkinan berhenti darah. Maka ia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat fardu. Maka dia dihukumkan sebagai perempuan yang mutahairah. Jadi nifasnya berapa? Nifasnya sedetik saja. Lepas daripada bersalin itu dihukumkan darahnya. Dihukumkan sebagai darah nifas. Kemudian daripada lepas dia bersalin tu sampai kepada waktu darah berhenti. Katakan 70 hari darah keluar. 70 hari darah keluar. Okay. Contohnya ni hari yang pertama. Okay. Darah tu keluar sampai kepada hari yang ke-70. Mana darah keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas. Okey, kemudian dia ni pula perempuan yang mutahairah, dia ingat waktu saja tetapi dia lupa jumlah hari. Kerana kalau kita lihat maksima, kita ambil kat sini 60 hari ni maksima nifas. Okey. Maksima nifas. Paling banyak nifas sampai sinilah. Selebih tu tak ada. Jadi dia ni berlaku istihadah. Darah tu keluar melebihi daripada 70 hari. 70 hari, 70 malam. Jadi bagaimana nak menentukan hukum nifasnya sedangkan dia ni termasuk perempuan yang lupa kadarnya. Berapa hari daripada 1 sampai 60 ni berapa hari nifas dia tak ingat. Dia tak ingat. Cuma yang dia ingat, dia kata apa? Nifasku, dia kata darah yang keluar daripada kemaluanku selepas bersalin tu je aku ingat. Bila bersalin aku lihat ada darah, tapi berapa hari tu aku tak ingat. Tu dia punya maklumat. Jadi bagaimana nak menghukumkan dia? Pada ketika kelahiran dia. Hari yang pertama ni, selahzah dia panggil, sedetik. Okey, sedetik ni. Dihukumkan sebagai nifas. Okey, dihukumkan sebagai nifas. Nifas dengan yakin hanya selahzah saja. Selahzah ni dihukumkan sebagai nifas dengan yakin. Mana hukum nifas kat sini. Adapun bermula daripada hari yang pertama selepas daripada ni sampai kepada hari yang ke-60. Sampai kepada hari yang ke-60 ni dia dihukumkan sebagai perempuan yang ragu nifas. Okey. Kemudian dia ragu suci dan juga ragu berhenti darah. Berhenti darah. Mana tak yakin. Dalam waktu ni. Mana tak boleh nak tentukan, tak boleh nak ambil waktu haid ni, tak boleh kerana dia termasuk dalam perempuan yang tak ingat pusaran dia. Okey, jadi dia termasuk dalam ragu nifas, suci, berhenti haid. Adapun daripada hari yang ke-60 dihukumkan seterusnya ni dihukum sebagai perempuan yang istihadah. Okey, perempuan yang istihadah. Okey, baik. Kemudian apa yang patut dia buat pada waktu ni? Dia wajib untuk solat. Okey, dia wajib untuk solat dan mandi pada tiap-tiap waktu.
Solat wajib, kemudian mandi pada tiap-tiap waktu solat. Pada tiap-tiap waktu fardu lah. Pada tiap-tiap waktu fardu, solat fardu. Okey. Kenapa? Kerana dia hanya ingat waktu keluar saja. Dia ingat waktu keluar saja. Yang lepas ni dia hukum sebagai ragu, nifas, suci dan berhenti darah. Jadi dia wajib solat. Okey. Dia wajib solat kat sini. Kemudian mandi pada tiap-tiap masuknya waktu solat fardu. Sama seperti keadaan perempuan yang haid. Dalam bab mutahairah yang dulu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia berkata nifasku mula datang selepas 5 hari. Nifasku mula datang selepas 5 hari dari bersalin dan aku tidak tahu kadarnya. Dia kata nifas dia ni mula datang selepas 5 hari. Dia ingat nifasnya tu mula keluar darah selepas 5 hari. Waktu bersalin dia ingat tak ada darah. Waktu bersalin saja tak ada darah keluar. Okey, kemudian bila darah mula keluar? Pada hari yang kelima. Itu je. Tapi aku tak ingat berapa hari lepas tu. Lepas daripada hari kelima tu berapa hari dia tak ingat. Jadi hukumnya apa? Sedetik selepas hari yang kelima adalah nifas dengan yakin dan selepasnya kemungkinan berhenti darah. Maka ia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat fardu. Okey. Yang kedua pula, yang ni yang pertama. Masalah yang kedua, dia kata dia cuma ingat darahnya keluar daripada hari yang pertama sampai kelima tak ada. Kemudian yang seterus ni baru keluar darah. Okey? Jadi bagaimana nak hukumkan perempuan ni? Daripada hari yang pertama kelahiran sampai hari yang kelima ni dihukumkan sebagai suci. Dihukum sebagai suci. Baik. Pada hari yang kelima ni, masa lepas hari yang kelima, katakan pukul 5 lahir sini, 5 PM. Okey? Sampai sini 5 PM. Lepas cukup 5 PM, dia dihukumkan pada waktu ni nifas selahzah ataupun sedetik. Seketika je. Pada cukup hari yang kelima, dia dihukumkan sebagai nifas. Okey? Sebagai nifas. Baik. Kemudian bermula daripada hari yang kelima selepas daripada dia dihukumkan nifas ni, okey? Sampailah seterusnya dia dihukumkan sama macam ni. Dia termasuk orang yang ragu nifas, okey? Suci dan juga berhenti darah. Dia tak tahu darahnya berhenti di mana. Dan dia pun tak yakin suci kat mana. Dan juga termasuk dalam orang yang ragu waktu nifas ni. Jadi apa yang patut dia buat? Dia wajib untuk solat fardu. Dan dia wajib mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat fardu. Maksudnya setiap kali masuk waktu selepas daripada hari yang kelima ni, dia kena mandi pada tiap-tiap waktu dan wajib untuk menunaikan solat. Tu. Ni bagi perempuan yang mutahairah yang ingat waktu saja dan lupa bilangan. Okey. Mana kaedahnya kalau dia kata dia ingat, contohnya darah aku cuma ingat darah aku mula keluar pada hari yang ketiga. Maka hari yang ketiga tu bila cukup daripada hari yang pertama sampai hari yang ketiga tu dihukumkan sebagai suci. Masuk hari yang ketiga tu, sedetik pada hari yang ketiga tu dihukumkan sebagai nifas. Lepas daripada tu dihukumkan dalam keadaan ragu nifas, suci, berhenti darah. Okey, mana wajib mandi. Kemudian wajib solat waktu. Kalau kena pada bulan puasa, kena wajib puasa. Kalau tak boleh buat waktu tu, mana kena qada semula. Okey. Tu bab yang ke-6. Mutahairah yang ingat waktu saja dan lupa bilangan. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, sahabat-sahabat kita yang lihat ni boleh insya-Allah mesej di dalam ruangan komen tu. Okey. Nanti insya-Allah kalau tak jawab pada kelas ni, kita akan jawab selepas daripada ni insya-Allah. Baik. Kita masuk yang ke-7 dan yang terakhir dalam kitab ni. Yang ke-7 dan yang terakhir dalam bab istihadah dalam nifas, iaitu mutahairah yang ingat jumlah nifas dan lupa waktu nifas.
Okey, yang terakhir. Ketujuh, mutahayyirah yang ingat jumlah nifas dan lupa waktu nifas. Ingat jumlah, maksudnya dia ingat dia ingat jumlah nifasnya 10 hari ataupun 20 hari. Tetapi dia lupa waktu permulaan nifas tu, dia lupa. Bila waktu permulaan tu, waktu dia lupa. Waktu permulaan yang dia lupa. Seperti dia berkata, contohnya seorang perempuan dia berkata, nifasku selama 10 hari. Nifasku selama 10 hari. Dan aku tidak tahu adakah ia mengiringi bersalin ataupun bermula sebelum berlalu 15 hari. Dia kata nifasku selama 10 hari dan aku tidak tahu. Dia mana dia tak tahu, tak ingat. Adakah ia 10 hari itulah mengiringi bersalin ataupun bermula sebelum berlalu 15 hari. Ataupun bermula sebelum berlalu 15 hari. Jadi dia tak tahu permulaan tu. Kalau bermula selepas 15 hari, mana tu tak dihukum sebagai nifas. Kenapa? Kerana darah nifas ni apabila dia keluar sebelum daripada 15 hari, maka dia dikira sebagai nifas. Tapi kalau keluarnya darah lepas daripada bersalin, selepas daripada itu keluar darah melebihi daripada tempoh naqaq 15 hari 15 malam, maka itu tak dihukumkan sebagai nifas. Dihukumkan sebagai haid ni lah. Haid ni yang baru. Jadi dalam tempoh 10 hari, darahnya keluar 10 hari, tetapi dia tak ingat 10 hari tu duduk di awal ke ataupun 10 hari tu duduk di antara 1 sampai 15. 1 sampai 15. Okey. Jadi hukumnya, kalau maklumat yang seumpama ni, okey, hukumnya 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. 10 hari selepas daripada bersalin, okey. Kita lihat sini dah. Bilangan hari. Bilangan hari. Okey. Bilangan hari daripada hari yang pertama, start daripada keluar tu, sebab dia kata 10 hari yang pertama, dia kata 10 hari darah nifasnya, tetapi dia tak ingat sama ada keluar pada permulaan ataupun keluarnya itu di antara 1 sampai 15 hari. Dia tak ingat. Okay. Jadi hukumnya nak tetapkan macam mana? Hukumnya 10 hari daripada 1 sampai 10 hari yang pertama ni. Okay. Hari ni dihukumkan sebagai apa? Hari yang dihukumkan sebagai nifas. Hari yang kita kata ragu. Ragu nifas dan ragu suci. Ragu nifas, ragu suci, tapi tak yakin berhenti darah. Tak yakin berhenti darah. Okey. Kemudian bermula daripada hari yang ke-11, sampai kepada hari yang ke-24. Hari yang ke-11 sampai kepada hari yang ke-24 ni dihukumkan sebagai apa? Ragu nifas. Okey, ragu nifas, ragu suci dan juga berhenti darah. Okey. Kemudian pada hari yang ke-25, okey, hari yang ke-25 dia kata selepas hari yang ke-25 adalah hari haid yang diragui dengan kadar sehari semalam jika ia belum pernah datang haid. Jadi dia termasuk dalam perempuan yang mubtadaah. Okey, dia termasuk perempuan yang mubtadaah dan haid yang diragui dengan kadar adat haidnya jika ia seorang yang sudah berpengalaman datang haid mu'tadah. Selepas daripada itu adalah suci yang diragui, maka diwajibkan mandi setiap kali hendak solat fardu. Okey. Dia kata selepas hari yang ke-25, hari yang ke-25 ni,
Kat sini dia tulis selepas hari yang ke-25 adalah hari haid yang diragui dengan kadar sehari semalam. Kalau dia tu perempuan mubtada'ah. Kalau dia tu perempuan yang tidak ada adat sebelumnya. Dan haid yang diragui dengan kadar adat haidnya jika ia seorang yang sudah berpengalaman datang haid. Dan hari itu juga dihukumkan sebagai hari haid yang diragui. Bagi siapa ni? Bagi perempuan yang mu'tadah, yang sudah ada pengalaman. Okey. Jadi selepas daripada tu pada hari yang ke-25 adalah suci yang diragui, maka diwajibkan mandi setiap kali hendak solat fardu. Okey. Hari yang ke-25 ni mudahnya kita kata hari yang ke-25 ni dihukum sebagai istihadah dan suci. Okey. Jadi daripada hari yang pertama, hari yang pertama sampai hari yang ke-10, hari yang pertama sampai hari yang ke-10 dihukumkan sebagai ragu, nifas, suci. Maksudnya apa kat sini yang patut dia buat? Okey, dia wajib solat. Okey. Wajib solat tetapi dia tidak wajib mandi pada setiap waktu. Pada 1 sampai 10 ni ragu, nifas, suci, maknanya dia wajib solat tetapi dia tidak wajib mandi pada setiap waktu. Dan dia dihukumkan sebagai perempuan yang ihtiyat lah. Dia wajib ihtiyat tapi tak wajib mandi pada tiap-tiap waktu. Okey. Adapun daripada ni ragu, nifas ni pada 11 sampai 24, daripada 11 sampai 24 dihukumkan sebagai ragu, nifas. Okey. Daripada 11 sampai 24 dihukumkan sebagai ragu, nifas, suci, berhenti darah. Jadi dia pun sama, wajib solat, kemudian cuma ditambah dengan wajib mandi setiap waktu. Setiap waktu solat. Yang ni tak perlu mandi tapi masih wajib solat. Yang ni wajib solat disertakan dengan mandi pada setiap waktu. Okey, pada setiap waktu. Baik. Kemudian selepas daripada ni dihukumkan sebagai suci. Suci tapi dalam keadaan istihadah. Baik. Kita lihat pada rajah tu. Lihat pada rajah lah. Rajah yang dia bagi siapa yang ada kitab. Okey. Kenapa diambil sampai kepada hari yang ke-25? Okey. Kenapa diambil sampai hari yang ke-25? Kenapa diambil sampai ke hari yang ke-25? Baik. Nifas ni dia tak boleh datang selepas hari yang ke-15. Kenapa? Kerana syarat nifas tidak boleh dipisahkan dengan suci selama 15 hari. Mana tak akan berlakulah pusingan ni selepas daripada 25 hari. Tak akan berlaku selepas daripada 15 hari. Mana di bawah 15 hari. Ini hari yang ke-15. Hari yang ke-15. Mana tak akan berlaku lepas daripada 15. Kalau lepas daripada 15, dia tak dihukumkan sebagai suci. Dia tak dihukumkan sebagai nifas. Maka dia dihukumkan sebagai haid, keluar darah lepas daripada ni. Okey. Baik. Daripada 1 sampai 10 ni, okey. Daripada 1 sampai 10 kenapa hari yang ke-25 dihukumkan sebagai yakin suci? Kenapa hari yang ke-25 dihukumkan sebagai yakin suci? Pada hari yang ke-25 dihukumkan sebagai yakin suci kerana mencukupkan 15 hari suci. Daripada hari yang ke-11 sampai kepada 25 dalam tempoh nifas sehingga boleh dihukumkan darah selepasnya sebagai haid. Dan selewat-lewat kemungkinan datang nifas pada hari yang ke-15 akan berakhir pada hari yang ke-24. Dia kata kenapa hari yang ke-25 tu diyakinkan sebagai hari yakin suci? Kerana apabila kalau darahnya bermula pada hari yang ke-11, okey, sampai kepada hari yang ke-11 darahnya bermula, maka kalau nak dapatkan tempoh sekurang-kurang tempoh dia panggil apa?
nak dapatkan kerana mencukupi 5 hari suci dalam tempoh nifas hingga boleh diukurkan darah sepas sebagai haid, dan selewat-lewat kemungkinan datang nifas pada hari yang ke-15 akan berakhir pada hari yang ke-24. Okey, baik. Dia kata nifas ni sekurang-kurangnya kalau darahnya berhenti, nak dapatkan tempoh yang seterusnya nak berlaku nifas mesti sampai kepada 24 hari bulan. Kenapa? Kalau darah tu berlaku naqaq sampai kepada 25 hari bulan, maknanya darah tu dah melebihi daripada tempoh sekurang-kurang suci. Dan melebihi daripada tempoh sekurang-kurang suci. Jadi bila darah tu keluar lebih daripada 25 hari bulan, mana tak boleh nak dihukumkan sebagai darah nifas lagi. Maka ketika tu dihukumkan sebagai darah haid dah. Sebab tu dia ambil sampai 25 hari bulan. Okey, contohnya kita ambil sekarang ni sebab masalah dia ni, dia kata nifasku selama 10 hari dan aku tidak tahu adakah ia mengeringi bersalin atau bermula sebelum berlaku 15 hari. Contohnya, kalau bermula pada hari yang pertama, 10 hari dia, mana sampai hari yang ke-10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Okey, katakan kalau mula pada 2, dia akan berhenti pada 11. Kalau mula pada 3, dia akan berhenti pada 13. Kalau mula pada 4, 14. 5, 16. 6, berhenti pada 17. 7, 18. 19, 20. 21. Okey. Tu lihat tanda dia tu. Ada tanda kat situ. Okey. Kalau sini mana sampai? 22. 24. 15. Okey. Ini hari yang terakhir. Mana akan berhenti pada 25. Dia tak akan lebih daripada tu lagi. Okey. Mana sekurangnya kalau mula pada 15, dia akan berhenti pada 25 hari bulan. Sebab tu diletakkan 25 ni sebagai hari yang terakhir kemungkinan berlakunya nifas dia. Okey. Jadi maknanya dia sekadar ambil sampai 14 saja, kerana inilah dipanggil tempoh yang sekurang-kurangnya akan berlaku nifas. Jadi 25 hari bulan tu pada hari yang ke-25 diletakkan sebagai hari yakin suci. Mana hari ni memang hari yakin suci. Hari yang yakin suci, tidak akan berlaku nifas dan tidak akan berlaku haid di situ. Melainkan selepas daripada tu. Selepas daripada hari yang ke-25, daripada 26 sampai 29, sampai ke seterusnya. Selepas daripada ni, kalau hari yang ke-26 pula, hari yang ke-26 bermula daripada hari yang ke-26 sampai kepada hari yang seterusnya, maka dia kembali kepada pusingan haidnya. Sehari sahaja mungkin haid pada hari yang ke-26, kemudian selebihnya dihukum sebagai suci. Ataupun kalau dia tu mu'tada, kembali kepada adat haidnya. Contohnya apa? Adat haidnya 7 hari, maka mungkin haidnya pada hari ke-26 sampai kepada hari yang ke-32, selebihnya dihukumkan sebagai suci. Okey. Selepas 2 tempoh tersebut, kalau dah berlaku sekali haid tu, ada pusingan haid tu, ia dihukumkan mungkin suci selama-lamanya, kerana permulaan pusingan haid sebenarnya tak diketahui, oleh itu dia wajib mandi setiap kali hendak melakukan solat fardu. Mana lepas daripada pusingan haid sehari semalam tu, ataupun kembali kepada adat haidnya, lepas daripada tu dia dihukumkan suci untuk selama-lamanya sampai tempoh keluar darah tu berhenti. Jadi maknanya kalau maklumat dia segitu, kita kena tengoklah. Ini kaedah nak menentukan dia. Ini bab yang terakhir, iaitu mutahhirah yang ingat jumlah nifas dan lupa waktu nifas. Dia agak rumit sikitlah kalau kita lihat perbahasan bagi perempuan yang mengalami mustahadah dan mutahhirah dalam bab nifas. Sebab tu setengah daripada ulama ni, mereka tak masukkan dalam perbincangan mereka, melainkan berhenti pada 4 bab tu je. Mubtada'ah, mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah, ataupun mu'tada, mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Bab yang tu kebiasaannya berlaku. Adapun dalam bab nifas ni jarang berlaku.
Jarang berlaku macam ni, tapi mungkin ada yang berlaku. Okey. Jadi itulah sikit lebih kurang yang boleh kita bincangkan dalam kitab ni. Alhamdulillah. Kita lihat pada bab yang belakang tu, ditutupkan dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai kemas kini terjemahan huraian Ar-Rajah pada hari Jumaat pukul 5.50 petang 15 November 2019. Dia kata bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1441, di kediamannya Kampung Tok D, Selising, Pasir Putih, Kelantan. Siapa ni? Ustaz Zulkifli bin Zakaria. Okey. Okey, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat manfaatlah di atas apa yang telah kita perbincangkan daripada awal bab. Mungkin kita baca kitab ni lebih kurang dekat 2 bulan lebih daripada awal pertengahan bulan 3 tadi, sebelum daripada Ramadan, sampailah kepada masuknya bulan Syawal ni, dapatlah kita khatamkan bersama-sama kitab ni. Jadi siapa yang nak mengikuti daripada awal kuliah tu, boleh lihat dalam Telegram kita. Di situ bolehlah kita buat ulang kaji dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sebut sedikit daripada huraian Al-Fakir yang tak berapa nak cerah mana ni. Kalau rasa ada salah dan silap pada huraian ni, mohon teguranlah daripada siapa-siapa yang mendengar yang ada pengalaman ataupun yang memiliki pengetahuan lebih lagi. InsyaAllah kita boleh pakat sama-sama perbaiki. Jadi insyaAllah selepas daripada ni kita akan pilih kitab yang lain juga berkenaan dengan haid, istihadah dan nifas. Nanti kita akan maklumkan. Kita akan pilih beberapa lagi daripada kitab yang ringkas, dan mudah untuk kita pelajari dan yang kita fahamilah. InsyaAllah sebenarnya banyak. Kalau kita nak lihat macam saya di tangan saya ni, kalau kita lihat ada beberapa contoh daripada beberapa kitab yang telah dipermudahkan. Ada sebahagian daripada asatizah kita yang dah bantu untuk mempermudahkan melalui huraian-huraian yang ringkas yang kita boleh ambil guna pakai untuk kita bincangkan sama-sama. Khatam satu kita baca lagi yang lain, khatam satu kita baca lagi yang lain, sampailah kita betul-betul dapat memahami dan beramal dengan setiap apa yang kita pelajari dan kita ketahui. Adapun kalau yang siapa-siapa yang nak dapat rujukan yang lebih banyak lagi, saya sarankan cari kitab ni. Cari kitab ni, Tafatul Aizza ni. Karangan Al-Fadhil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz. Yang mana dalam ni saya lihat dan juga pandangan daripada beberapa ramai lagi daripada kalangan asatizah, mereka menyatakan ini di antara kitab yang berbahasa Rumi kita ataupun berbahasa Melayu kita yang dianggap lengkap membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Banyak sangat huraian-huraian yang boleh kita fahami. Apa yang perlu kita ketahui, bahawa haid, nifas dan istihadah ni dia merupakan salah satu bab yang memang agak rumit untuk difahami dan juga untuk dihuraikan, sehingga para ulama sendiri pun berlaku perbezaan pendapat ketika mereka nak menghukumkan ataupun menetapkan satu-satu hukum dalam perbincangan haid, nifas dan istihadah. Sebab tu apabila kita dapati satu-satu persoalan, mungkin yang ni jawapannya berbeza dengan yang ni jawapannya berbeza, mana jangan kita cepat melaga-lagakan. Mana jangan kita kata satu salah tu. Kita betul, jangan. Mungkin kita kena lihat perbahasannya di mana. Di mana tempat perbincangannya dan di manakah tempat perselisihan pendapatnya. Jadi mudah-mudahan daripada itu, bila kita dah dapat keterangan bahawa kita ada khilaf rupanya. Sebab tu bab haid, nifas ni kita memang kena banyak membaca dan juga banyak belajar dan banyak mengulang kaji untuk kita memahami setiap perkara yang ada dalam masalah haid, nifas dan istihadah. Jadi alhamdulillah kita akan tutup majlis kita bacaan kitab Ibanah wal Ifadah ni dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang kita telah lalui daripada beberapa siri sebelum ni sebagai satu majlis yang memberi manfaatlah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.